Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan lagi dengan Ramadan al-Mubarak pada tahun ini. Sidang penonton sekalian, insya-Allah pada kali ini kita akan berkongsi sedikit berkaitan tentang amalan sunnah yang boleh kita lakukan pada bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, yakin dan percayalah bahawa sesiapa yang melakukan amalan sunnah, sesiapa yang mengamalkan amalan sunnah pasti akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang sesiapa yang meninggalkan sunnah, bimbang-bimbang kita tergolong dalam golongan mereka yang rugi. Kerana apa? Amalan sunnah ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, amalan yang terpenting untuk kita lakukan dalam Ramadan ini adalah untuk mentajdidkan, untuk memperbaharui niat kita dalam berpuasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maksudnya, sesiapa yang menegakkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Riwayat hadis Bukhari. Sidang penonton sekalian, dan pastinya kita tidak mahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan menjadi perkara yang sia-sia. Jadinya, moga dengan memperbaharui niat kita itu tadi, kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, amalan sunnah yang kedua yang ingin saya kongsikan kepada sidang penonton sekalian ialah amalan bersahur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barakatun." Maksudnya, bersahurlah kamu kerana sesungguhnya sahur itu ada keberkatan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, sahur ini adalah berkat kerana ia membantu untuk memberikan kita nutrien dan tenaga untuk berpuasa. Waktu bersahur ialah bermula daripada pertengahan malam sehinggalah terbit fajar. Namun kita disunnahkan untuk melewatkan, untuk mengakhirkan waktu kita bersahur. Ada riwayat lain mengatakan bahawa kadar untuk bersahur adalah daripada azan subuh dan bersahur adalah sekadar bacaan 50 ayat. Seterusnya, amalan sunnah yang ketiga ialah menyegerakan waktu berbuka puasa. Daripada Sahlu bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitrah." Maksudnya, manusia itu akan sentiasa berada dalam kebaikan selagi mana mereka mempercepatkan berbuka puasa. Tuan-tuan dan puan-puan, sunnah yang lainnya adalah berbuka puasa dengan buah tamar. Selain itu, amalan sunnah yang mungkin ramai di antara kita ini terlupa bahawa berdoa sebelum berbuka puasa itu adalah doa yang mustajab. Kerana ada hadis yang menyebut bahawa tidak akan tertolak doa orang yang berpuasa dan berdoanya itu pada waktu hampir dengan waktu berbuka. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya amalan yang keempat yang saya nak kongsikan ialah bersedekah di bulan Ramadan. Ada riwayat menyatakan bahawa bulan yang paling afdal untuk kita bersedekah adalah bulan Ramadan. Suka untuk saya kongsikan satu hadis sahih Tirmizi yang menyebut bahawa sekiranya kita memberi makan kepada mereka yang berpuasa, pasti ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut bermaksud sesiapa yang menyediakan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu dan tidak dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya sama-samalah kita memperbanyakkan amal ibadah kita seperti membaca Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu bahawa banyak ganjaran yang Allah berikan, yang Allah kurniakan kepada mereka yang membaca Al-Quran. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, mafhumnya, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran akan mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan Allah akan lipat kali gandakan kepada 10 kebaikan. Apatah lagi kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan yang sangat luas dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang lainnya juga seperti memperbanyakkan solat sunat di bulan Ramadan. Dalam masa yang sama kita meningkatkan kuantiti solat sunat kita, pastikan kita sama-sama memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti solat fardu kita supaya ibadah kita menjadi ibadah yang lebih teratur dan sempurna. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, dan yang terakhir, sama-samalah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan kita berdoa
sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mendengar doa-doa kita lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan dan lebih-lebih lagi kepada mereka yang berpuasa. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi amalan sunnah yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia ini, dan yang paling penting setiap ibadah kita haruslah kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerana itulah kita akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.